segmen kisah seram. Apa khabar semua? Bertemu kita di dalam rancangan cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai ingin sambung lagi kisah daripada karya Rashid Salim. Masih lagi kisah Abang Jamil. Pada kali ini kisahnya bertajuk Penunggu Rumah Abang Jamil. Suasana senja di kawasan perumahan itu agak sibuk dengan budak-budak bermain. Tapi kami tak endahkan mereka kerana tujuan kami adalah untuk pergi ke rumah Mus. Setibanya di rumah itu, Kamal dan aku pun pergi bertandang. Kami beri salam. Assalamualaikum. Tidak lama selepas itu, keluar seorang perempuan. Aku kira itu isterinya. Dia bertanya kami ini mencari siapa. Sudah tentulah kami cari Mus, kan? Lalu dia berkata suaminya tak ada kat rumah. Ini yang buat kami rasa kecewa sebenarnya. Apa kita nak buat sekarang ni? Aku bertanya kepada Kamal yang berwajah serius. Belum pernah aku lihat dia dengan muka berkerut-kerut, ketat macam tu. Inilah pertama kali aku memerhatinya sedemikian rupa. Ini kes serius ni, Syed. Aku ada dengar sesuatu dari dalam rumah Abang Jamil, katanya. Dia memandang ke arah rumah tersebut. Sementara itu, isteri Mus sudah masuk semula ke dalam selepas memaklumkan suaminya tiada di rumah. Aku tak dengar apa-apa pun, Mal. Memang aku tak dengar apa-apa pun. Pelik juga sebab Kamal cakap begitu. Kau dengar apa? Tanyaku ingin mengetahuinya. Kamal hulurkan tangan untuk membuka pagar. Tapi pagar tersebut berkunci. Kunci ni, ujarnya. Apa lagi? Panjatlah. Nanti orang fikir kita nak pecah masuk pula, beritahu Kamal. Ya. Ya tak ya juga kan? Kalau panjat nanti orang tengok kami nak pecah masuk rumah orang. Bahaya ni. Okeylah, macam ni. Kita datang malam ni, cadang Kamal. Berani juga dia nak menyiasat malam-malam. Tapi tak apalah, kami datang berdua. Tak ada apa yang perlu dirisaukan, insya-Allah, kata Kamal. Aku sanggup menanti sehingga malam tiba dan kembali semula ke rumah Abang Jamil. Kali ini lewat tengah malam. Nak tak nak memang terpaksa demi sebuah jawapan. Terpaksalah jadi macam pencuri, lompat pagar. Harap-harap tak kena tangkap lah. Aku dan Kamal dah ada betul-betul depan pintu rumah. Cuma menanti nak pecah masuk aja. Macam mana kau nak buka pintu ni? Tanyaku di dalam balam-balam cahaya yang disuluh dari lampu jalan. Kamal pulas tombol pintu tu. Katanya sepatah tak berkunci lah. Tambahku, aku yang berdiri di belakangnya keheranan. Rumah Abang Jamil ditinggalkan dalam keadaan tak berkunci ke? Tapi pagar dia siap bermangga lagi. Walau dalam keadaan begitu, Kamal tetap memberi salam ketika melangkah masuk. Assalamualaikum. Aku turut mengikut kelakuannya. Dalam rumah Abang Jamil tu gelap. Jadi Kamal menyuluhnya dengan lampu telefon bimbitnya. Dia tak mahu membuka suis lampu. Nanti risaulah kalau ada yang fikir ada orang dalam rumah ni. Itu akan menimbulkan curiga bagi orang lain jikalau ternampak. Apa yang kita buat ni tak salah, Kamal. Pecah masuk rumah Abang Jamil ni, bisik aku, kataku, dan Kamal suruh aku bertenang. Kau bertenang, ni Rashid, bertenang. Tak payah fikir itu semua. Sekarang ni bukan waktunya untuk mencari salah atau tidak. Ini mencari jawapan. Kedegang. Tiba-tiba
halwa telingaku menangkap bunyi pintu terhempas. Aku terperanjat lah. Kamal menoleh laju dan menyuluh ke arah sebuah bilik. Aku lihat dia pun terkejut ketika mendengarnya. Aku dah agak dah. Memang ada yang tak kena ni, Syed. Benda tu ada dalam rumah ni. Memang bulu rumah aku meremang bila Kamal berkata begitu. Benda apa, Mal? Soalku cuak. Aku syak. Polong. Alamak. Polong yang pernah Kamal ceritakan pada aku sebelum ni. Jadi kami terpaksa berhadapan dengan benda tu ke? Hai, macam mana ni? Aku gugup. Bahu aku rasa macam disentuh dari belakang. Seluruh tubuh aku tergetar-getar. Jantung aku berdebar-debar. Nak beritahu Kamal pun aku tak berani. Lidah menjadi keluh. Rasa macam kuku yang runcing cuba nak cekik aku. Aku pun apa lagi? Baca apa-apa yang patut dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Aku cuba kuatkan semangat. Peluh jangan cakap lah. Meleleh-leleh. Kamal pun menoleh ke arah aku semula. Dia pun jentik dahi aku. Kelapap. Tiba-tiba tubuh aku yang kaku sebentar tadi dapat bergerak semula. Kau kena kuatkan semangat, Syed. Aku rasa dia ada sekitar kita ni. Dia nak takut-takutkan kita. Kau kena berani, pesan Kamal. Aku dah cuba habis berani dah ni. Kalau aku tak berani, takkan aku ikut. Tapi itulah, hakikatnya aku pun takut sebenarnya. Kau jangan macam tu, Mal. Aku tak nak tengok benda tu depan mata aku. Terketar-ketar aku berkata kepadanya. Debaran masih lagi tersisa. Kamal pun menelefon pakciknya. Dia bertanya, Pak Long, macam mana nak tangkap polong ya? Tengah-tengah malam, selamba je dia berhubung dengan pakciknya. Aku tak tahu apa yang dibuatnya, yang dibualnya. Tahu-tahu aja Kamal kata memang kena tangkap benda tu melalui badan Abang Jamil. Maksudnya memang kena dapatkan Abang Jamil ni dulu. Dia dekat hospital mental lah, Mal. Macam mana kita nak keluarkan dia? Lagipun kita tak dibenarkan berbuat apa-apa dekat sana, kataku cemas. Nak tak nak kita kena ubati dia. Dia diganggu polong. Kamal bersungguh-sungguh. Kamal tak berjaya tangkap polong tu dalam rumah Abang Jamil. Tapi Kamal tahu polong tu ada. Pakcik Kamal kata kena tunggu benda tu masuk dalam badan Abang Jamil baru dapat tangkap. Waktu kami nak keluar dari rumah tu, tiba-tiba tercegat satu kelibat depan pintu. Kamu berdua buat apa dalam rumah ni? Aku tersentak. Baik saudara, sambungan siri kali ini adalah mengenai selamatkan Abang Jamil. Rindu saat Abang Jamil tengah sihat. Masa tu kan, dia happy-happy dengan aku, bercerita seram. Lepas dia share dengan aku akan post dekat Facebook. Tapi sayang, dia dah mental, masuk ward, kena tahan lah dekat hospital. Aku dengan Kamal duduk plan macam mana nak keluarkan dia dari hospital tu. Tak tahu macam mana caranya. Susah juga ni duk fikir. Kamal tu pun satu. Katanya ada polong di rumah Abang Jamil. Katanya setan yang rasuk Abang Jamil tu, benda tu lah. Naik takut jugalah aku. Part yang aku buat suspend terkejut beruk adalah Mus tercegat depan pintu. Hampir betul. Macam mana dia tahu kami masuk pun tak tahulah. Tapi tak hairan jugalah. Mungkin dengar bunyi kecoh kot ketika dalam rumah. Yelah, bunyi hentakan pintu tu kuat. Tambah pula aku ni cakap kuat juga. Waktu malam tu sunyi. Jadi bunyinya jadi kelam kabut sikit. Kiranya aku terkantoi lah. Tapi muncullah Mus tu faham bahawa aku sedang menyiasat dan dia bagi can kat aku dan Kamal cari jalan penyelesaian.
Cuma satu je lah. Aku tanya dia. Pada malam sebelum tu, aku nampak dia, Mus yang mula-mula tu lah. Aku pun cerita padanya. Dia pun beritahu aku, orang di kawasan ni pernah juga kena usik benda yang berupa-rupa ni. Jadi malam tu kebetulan benda tu berupa mus. Jadi apa yang aku lihat malam tu, hantu. Sempat juga aku tanya, hantu apa tu? Mus jawab, entah. Katanya hantu tu saja macam nak main seronok kot, menyamar jadi orang lain. Tak sedap hati jugalah aku ni. Hantu pun nak fun juga ke? Alamak, pelik-pelik juga dunia hantu ni kan. Kadang tak masuk di akal pun. Ada juga macam ni ya. Tapi macam mana hantu tu boleh tahu semua kisah Abang Jamil? Tak hairan jugalah kan. Sebab mereka pun saling berhubung juga sesama hantu ni. Agak kelakar jugalah bunyinya. Bagi aku tak kelakar lah, Syed. Kamal menongkat dagunya. Hai Kamal, nampak macam mengalah je aku tengok dia ni. Kau dah kenapa Kamal? Tanya aku. Sebab aku tengok dia dari tadi duk kacau air dengan sudu. Tak juga dia minum. Sekarang ni aku nak duk fikir macam mana nak bebaskan Abang Jamil tu dari wad, ujarnya. Susah lah Mal. Mal, betul ke yang rasuk Abang Jamil tu polong? Aku mahukan kepastian. Mungkin jugalah. Mungkin pula dah. Semalam kau bukan main yakin lagi benda tu polong. Aku bersandar rapat pada kursi. Aku keluarkan rokok dan kotak lalu mencucuhnya. Debaran semalam hilang. Yalah, sekarang ni lebih baik kau fikir bagaimana caranya dari kau merapu macam ni. Amboi, cakap aku merapu pula. Aku was-was saja pun. Kalau betul polong, kau tahu ke cara nak tangkap? Aku pernah ikut pakcik aku tangkap polong lah. Masa masuk ke dalam botol. Lepas tu buanglah dekat tempat sepatutnya. Cuma sekarang ni aku nak tahu siapa yang pendajalkan Abang Jamil ni. Kalau boleh, biar dia rasa apa yang Abang Jamil tu rasa. Ujarnya mula-mula menampakkan wajah yang berona merah. Aku tebak dia marah. Janganlah kita nak balas dendam, Mal. Asalkan Abang Jamil sembuh pun dah okey dah, balasku. Aku tak nak perkara ni berlarutan. Takkan selesai kes ni kalau saling berbalah. Yelah, benda yang kita tak nampak dengan mata kasar ni memang tak boleh dijangka. Kamal pun pernah berkata bahawa jin dan syaitan ni suka berpura-pura. Yelah Syed, nada Kamal pun mula kendur. Tapi agak tegang juga aku dengar. Betul kata Kamal. Sekarang ni patut kita fikir cara nak bebaskan Abang Jamil dari wad tu. Nak berubat dia tak mudah tau. Sebab dia berada dalam wad. Mesti kita kena halang dengan para petugas dalam wad tu. Okey, macam ni. Apa kata kita minta bantuan Mus? Dia kan jiran Abang Jamil. Mesti dia ada buah fikiran. Saranku. Tapi ekspresi wajah Kamal langsung tak menunjukkan minat. Tiba-tiba aku terdengar satu suara. Kat sini kau Syed. Aku cari kau kat rumah tadi. Suara yang macam aku kenal. Aku terus toleh. Lah, dia. Kau Lela. Mari sini duduk, jemput aku. Tak apalah, jawabnya sambil memandang aku silih berganti dengan Kamal. Korang berdua je ke? Soalnya pula. Pula dah. Habis tu kau nampak ada siapa lagi dekat sini? Sengaja aku menyakat Lela. Alah, tanya je pun. Syed, aku ada cerita seram nak share kat kau ni. Nanti kau bolehlah share dalam grup kau tu. Aku telan Leo dengan dia berkata macam tu. Sekarang ni bukan aku nak dengar cerita seram dari dia, tapi sekarang ni aku dah melalui fasal seram bersama Kamal. Aku terus tarik lengan Lela untuk duduk. Lela, kau nak story pasal pokok pisang berhantu rumah pakcik kau tu ke? Aku rasa kau akan lebih tertarik dengan cerita yang lebih lagi menarik dari aku. Bukan pasal tu lah.
Ni pasal mimpi aku. Mimpi? Kamal mencelah. Ya, Cikgu Kamal. Lela menjelit. Aku tahu Lela pernah bertingkah dengan aku sebelum ni, berdebat pasal Cikgu Kamal. Tu pun kes pokok pisang. Lupalah, cerita dah lepas. Aku mimpikan Abang Jamil. Dia kena cekik hantu, ujarnya. Panjang pula aku kali ni. Macam mana pula mimpi boleh sampai kat Lela pula? Dia tahu ke apa yang berlaku pada Abang Jamil? Lela, kau tahu ke apa yang berlaku dengan Abang Jamil ni? Of course lah aku tahu. Masa tu aku ada appointment jumpa pakar. Lepas tu aku nampak dia ada sekali di klinik tu. Tapi keadaan dia pelik lah sebab tak jam aku. Dia tak kenal aku pun. Lepas tu aku heran, kenapa? Sebab tu aku datang cari kau, nak tanya pasal Abang Jamil. Kenapa dengan dia? Dan malam tadi aku bermimpi ada benda duduk sebelah dia. Takut jugalah aku sampai terbawa-bawa dalam tidur kan. Benda tu mengerikan tau. Yang aku tak faham, aku terdengar-dengar bisikan menyuruh aku bunuh Abang Jamil. Tak mahu aku, ujarnya dengan panjang lebar. Lela, bukan saja kau, malah kami pun dia tak kenal. Kalau kau nak tahu, ada sesuatu yang telah berlaku, kataku kepadanya. Apa yang berlaku? Lela membulatkan biji matanya. Nak cerita pun jadi panjang. Aduh, aku pun ceritalah juga dari A sampai Z. Berkerut dari Lela mendengarnya. Oh, begitu ceritanya. Jadi, sekarang ni korang berdua cadang nak berubat dia lah ya? Tutur Lela. Gitulah gayanya Lela. Aku ada idea. Apa kata korang berdua pergi culik dia keluar dari hospital tu. Lepas tu berubatlah. Culik? Kamal keraskan suara. Kau dah hilang akal ke Lela? Kalau tertangkap macam mana? Tambah Kamal lagi. Lah, kau ni nama je cikgu, tapi otak lekat dekat lutut. Kalau dah tak reti nak menculik, kau loloskanlah dia dari sana, balas Lela. Habis macam mana? Tanya aku pula. Itu pun nak tanya aku juga ke? Lela senyum sengit. Kemudian Lela membisikkan sesuatu pada telinga aku, manakala Kamal angkat kening tak puas hati. Bila Lela berahsia, aku angguk-anggukkan cuba faham dengan apa yang dia katakan. Baiklah saudara, kita akan sambung kisah Abang Jamil ni di siri yang lain pula. Sekian, terima kasih. Bye-bye.